menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kerana sebaik saja adik-adik keluar daripada MTSD nanti, maka adik-adik ada satu tugas yang lain, iaitu adik-adik perlu menyampaikan segala ilmu yang adik-adik ada tentang Al-Quran ini kepada orang lain. Jadi kita lihat realiti pada hari ini bagaimana ada satu statistik yang dibuat, kebanyakannya pelajar di sekolah menengah ni tidak boleh membaca Al-Quran. Bukan boleh tapi sikit-sikit. Tidak boleh langsung membaca Al-Quran. Bayar-bayar adik ni tidak boleh membaca Al-Quran. Maka itu satu perkara yang sangat dibimbangkan oleh umat Islam pada hari ini. Bayangkan tidak boleh membaca Al-Quran, tidak kenal huruf hijaiyah tu sendiri, huruf-huruf Arab tu. Maka tugas adik-adik lah, yang mana adik-adik ada ilmu tentang Al-Quran ni, maka adik-adik perlu sampaikan ilmu tentang Al-Quran ni kepada orang-orang yang macam tu. Dan realiti yang berlaku pada hari ini dah terjadi pada diri abang. Bagaimana abang ini bila dah abang masuk menyambung pelajaran di IPG, maka abang ni dilantik oleh pihak pengurusan IBDA untuk menjadi imam di Masjid IDA tu. Selama hampir 2 tahun abang jadi imam di situ. Kemudian pada nak jadi satu cerita ni, maka apabila abang jadi imam pada satu solat maghrib ni, kemudian bila dah selesai zikir, doa dan sebagainya, kemudian abang nak membaca Al-Quran. Kemudian ada datang seorang pakcik ni, siapa bawa abang? Tengah abang nak baca Al-Quran tu. Bila dia siapa bawa abang, dia tanya, adik, boleh tak ajak pakcik baca Al-Quran? Maka pada ketika itu abang terkejut dalam hati abang. Betul ke pakcik ni? Pakcik ni dah tua, dah beruban dah. Dan agak-agak pada ketika itu umur dia 50 hingga 60 dah. Lebih kurang macam tu dah umur dia pada ketika itu. Jadi terlintas dalam hati abang macam tu. Betul ke pakcik ni nak belajar tentang Al-Quran? Kemudian abang pun tertanya-tanya. Abang tanya balik kepada pakcik, pakcik tak boleh baca Al-Quran ke? Maka pakcik tu kata, pakcik boleh baca Al-Quran tapi hanya dalam keadaan yang boleh sikit-sikit je. Dia tak tahu pun cara pakcik tu baca Al-Quran. Dia tak tahu ini hukum tajwid apa, ini hukum tajwid apa. Maka sejak daripada itu abang terima tawaran dia untuk mengajarkan dia Al-Quran. Maka sejak daripada itu abang pergi ke rumah dia secara personal, abang ajak dia macam mana nak baca Al-Quran. Sehingga pada hari ini dia boleh membaca Al-Quran dalam keadaan yang lancar, dan dia juga mengetahui hukum-hukum asas tajwid tu. Maka itu satu kejayaan yang besar lah bagi abang. Dan juga abang juga pernah mengajak budak-budak umur 9 tahun, 10 tahun baca Al-Quran. Dan juga abang juga pergi ke rumah dia mengajak secara personal. Okay, baik. Jadi itu sedikit sebanyak mukadimah yang boleh abang ceritakan kepada adik-adik tentang apakah itu tugas-tugas seorang penghafaz Al-Quran. Okay, baik. Kemudian pada hari ini abang tak mau ceritalah tentang apa itu kelebihan menghafal Al-Quran. Apakah hadis-hadis yang menyebut tentang apakah ganjaran kepada orang yang menghafal Al-Quran ni. Mungkin Ustaz Afham, Ustaz Somad lebih mengetahui kepada benda ni. Nanti adik-adik boleh tanya apakah hadis yang menceritakan tentang ganjaran orang yang menghafal Al-Quran. Jadi pada pagi ini abang sekadar nak berkongsi pengalaman. Abang sekadar nak menceritakan sedikit perjalanan hidup abang. Macam mana abang menjadi seorang hafizul Quran. Jadi bermula cerita abang untuk menjadi seorang hafizul Quran ni sejak daripada sekolah rendah. Kira di sekolah rendah tu memang abang sangat minat dengan menghafal Al-Quran ni. Kira kalau bab hafazan dekat sekolah rendah tu memang abang top kan. Abang top one. Kira tak ada orang boleh challenge lah. Tak ada orang boleh lawan. Dan Alhamdulillah pada akhir darjah 6 tu abang diberikan satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR, dapat 5A lah kiranya. Jadi bila dah dapat 5A tu, maka guru besar abang pun main kat abang. Dia kata,
ada satu sekolah ni, sekolah baru, dan dia menawarkan kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Tak apa. Bila abang dengar berita tu, maka abang sangat seronok. Balik daripada sekolah, abang cerita kepada mak ayah, kata, ada satu sekolah ni yang ada hafal Quran. Maka bila abang cerita benda tu dekat mak ayah, maka mak ayah pun seronok, mak ayah pun setuju. Jadi bila abang cerita macam tu, maka secara tidak langsung mak ayah abang tahu, kata abang ni lebih minat kepada menghafaz. Maka sejak daripada itu, mak ayah abang cari sekolah untuk diinterview lah masuk tingkatan 1, cari sekolah-sekolah yang ada tahfiz, MTSD, MRSM, jadi ni apa, Yayasan Khairia Kupang Bali. Dan alhamdulillah ketiga-tiga sekolah tersebut abang berjaya untuk melepasi interview dia. Jadi bermulalah kisah abang sebagai seorang penghafal Al-Quran ni di MTSD. Dan bagaimana abang first time abang datang ke MTSD, abang lihat pada ketika itu MTSD ni berada dalam keadaan yang serba tidak mencukupi. Bagaimana pada ketika itu first time abang datang menjejakkan kaki ke MTSD, pagar sekeliling pun tak ada. Pagar tu hanya ada logo apa, Mahat Tafisan tu saja, pagar sekeliling tak ada regi tu. Dan juga pada ketika itu tanah semua merah, ada rumput sikit-sikit je. Tu je. Nak cerita kepada adik-adik, suasana persekitaran MTSD pada ketika itu sangat berbeza dengan adik-adik pada hari ini. Dan juga suasana abang menghafaz pada ketika itu sangat-sangat berbeza. Bagaimana kami menghafaz, abang dan kawan-kawan menghafaz dalam satu kelas yang kecil. Kemudian kelas tu pula dibahagikan kepada 2, lelaki dan perempuan, dan pemisah dia hanyalah tirai. Tu. Bayangkan macam mana kehidupan kami menghafal Al-Quran dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang panah, dalam keadaan yang bising. Pada ketika itu orang buat jalan ni, orang torak jalan, orang sangat bising. Itu adalah merupakan cabaran, permulaan cabaran abang bagi seorang menghafaz Al-Quran. Nak cerita dari sini bahawa suasana yang abang rasa pada hari ini, adik-adik dah tak rasa sangat berbeza dengan adik-adik sekarang ni. Adik-adik bila dah masuk MTSD, adik-adik dapat menghafaz Al-Quran dalam keadaan yang sangat selesa. Ada hafaz dalam surau, dalam keadaan yang luah, ada kapet, ada aircon dan sebagainya. Maka itu satu suasana yang sangat kondusif. Cerita tu sangat berbeza bagaimana perjalanan abang dulu dengan perjalanan adik-adik pada hari ini. Jadi ni abang nak kongsikan sedikit lah gambar-gambar bagaimana kemengamak yang terdahulu lah semasa abang Form 1 dan Form 2. Okay, ni semasa Form 1. Tu gambar. Ni semua batch abang lah. Nampak tak? Tanah sekeliling tanah tu. Nampak tu ada rumah kat belakang tu. Firah. Ya Ustaz. Tu rumah tu lah yang jadi tempat kamu mengaji lah ni, ni bangunan baru tu. Ya betul Ustaz. Rumah ni dah yang bersejarah. Dan ni mana ada rumah tu. Orang sekali tu kena pindah. Sebab nak buat tapak MTSD yang baru. Ni kenangan kami lah. Ni nampak suasana lah. Ni abang rasa ni dalam pertengahan tahun lah. Sebab dah ada tembok dan tu sebagainya. Ini nampak suasana kami pada ketika itu. Nampak dengan tanah merah, rumput sikit je. Kalau jatuh ni, maka sedekah lah. Nampak suasana lah. Ini kami ketika berkumpul. Nampak sunyi je. Keadaan kami pada ketika itu sangat sunyi. Tak ada orang lain, hanya kami saja. Okey, ni tingkatan 1. Okey, tengok pula tingkatan 2. Okey, tingkatan 2, tanah dia mula menghijau. Nampak meriah sikit. Tak ada sunyi macam dulu sebab dah ada junior kan, boleh ajak main dan sebagainya. Ni suasana surau. Nampak kapet, kipas je. Angin. Tentu. Dan ini waktu Ustaz Faham melatih kami qasidah. Pada masa abang Form 1 dan Form 2 ni sangat seronok lah sebab pada ketika itu memang kami akan berqasidah pada setiap hari Jumaat
dan Sabtu. Memang sangat meriah lah pagi itu, penuh dengan qasidah. Dan juga pada ketika itu setiap kali persembahan yang ada majlis apa-apa, maka qasidah ni akan menjadi persembahan utama pada ketika itulah. Sangat-sangat seronok, sangat rindukan waktu ni, waktu kami sibuk dengan qasidah. Okey, ini adalah murabi-murabi yang mana membantu abang untuk menjadi seorang hufaz yang berjaya sehingga ke hari inilah. Baik, mungkin ada yang kamu kenal, ada yang adik-adik tak kenal. Cikgu Safia tak Firdausa, tak Fahmi Yahya, tak faham. Ni adalah guru tasmik abang, Ustaz Hafizuddin. Orang yang abang jadikan sebagai idola. Orang yang banyak memberi inspirasi kepada abang. Orang yang banyak bagi nasihat kepada abang. Orang yang banyak membimbing abang menjadi seorang hufaz yang berjaya. Inilah wajah dia. Ni cikgu Suraya. Tu Ustazah Ilyana. Ni yang baju hijau ni adalah pengetua MTSD pada satu ketika dahulu, pada tahun yang pertama dan tahun yang kedua. Kemudian digantikan oleh Ustaz Hasbullah bin Zakaria. Okey, baik. Jadi kalau nak cerita tentang pengalaman abang di Mahat Hafizain itu cukup banyak. Tak mampu nak cerita. Cabaran dan ujian abang sebagai seorang hafizul Quran ni sangat banyak. Jadi abang sekadar nak merumuskan, abang sekadar nak membuat sedikit kesimpulan tentang cabaran yang abang hadapi sebagai seorang hafizul Quran. Jadi cabaran yang besar bagi abang masa abang hafaz Al-Quran ni adalah datangnya penyakit lupa. Penyakit lupa ni adalah satu sifat yang semula jadi, yang hadir dalam diri setiap orang. Setiap orang akan merasai penyakit lupa ni. Tak mungkinlah seseorang itu hafaz Al-Quran tetapi dia tak pernah lupa. Kiranya dia tak normal lah. Lupa ni merupakan sebahagian daripada sifat manusia. Akan jadi juga lupa. Jadi mungkin lupa ni disebabkan oleh banyak faktor. Contoh dia apa? Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Adakah kita pernah tinggal solat? Adakah kita solat di akhir waktu, sengaja melewatkan solat? Itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia. Bagaimanakah hubungan kita dengan mak ayah kita? Adakah kita hormat mak ayah kita? Bagaimana hubungan kita dengan guru-guru kita? Adakah kita taat pada guru kita? Bagaimana hubungan kita dengan kawan-kawan kita? Adakah kita ada perasaan benci kepada kawan kita? Dan bagaimana hubungan kita dengan orang yang berada di sekeliling kita? Jadi macam mana kita nak hapuskan dosa kita dengan Allah ni? Maka kita kena banyak melakukan solat sunat taubat, banyak memohon ampun kepada Allah. Dan kalau salah kita kepada manusia, macam mana? Kita kena segera meminta maaf kepada Tuhan yang kita buat salah tersebut. Jadi itulah menyebabkan kepada berlakunya penyakit lupa. Dan apa lagi yang menyebabkan kita mudah lupa ni, apa dia? Yang paling terbesar adalah kita ini terjerumus kepada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Banyak perkara yang maksiat ni, banyak jenis. Contoh dia apa dia? Maksiat dari segi mulut. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji. Kita mengumpat guru-guru kita di belakang. Kita melakukan fitnah. Kita apa lagi? Melakukan perkara-perkara yang keji dengan mulut. Itu adalah maksiat daripada mulut. Kemudian maksiat daripada hati. Kita dengki dengan kawan kita. Kita iri hati dengan kawan kita. Kita sentiasa bersangka buruk dengan kawan kita. Kita sentiasa bangga diri, riak, menunjuk dan sebagainya. Itu adalah merupakan maksiat daripada hati. Kemudian apa lagi? Maksiat daripada ini adalah satu maksiat yang susah nak dijaga oleh seorang penghafaz Al-Quran, iaitu maksiat dari segi mata, memandang kepada perkara-perkara yang haram. Ini
perkara ni telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kepada kita lelaki dan perempuan supaya menjaga pandangan. Bukan sekadar lelaki saja menjaga pandangan, bahkan perempuan juga kena menjaga pandangan. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Maksud dia apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin yang lelaki ini supaya mereka ini menjaga pandangan mereka, dan juga mereka ini mestilah memelihara kepada kehormatan mereka. Dan bukan itu saja. Lepas daripada ayat tu Allah sebut pula wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah sambung. Allah berkata dalam Quran, dan katakanlah wahai Muhammad kepada mukmin-mukmin dari kalangan wanita supaya mereka ini menjaga pandangan mereka, dan juga mereka ini memelihara kehormatan mereka, dan juga mereka ini tidak boleh menghiasi badan mereka, tidak boleh menunjukkan badan mereka kecuali apa yang zahir saja, iaitu muka dan tapak tangan. Jadi cerita tentang maksiat ni, maka abang nak berkongsi satu syair Imam Syafi'i yang menyebut tentang maksiat ni lah, yang mana Imam Syafi'i menyebut dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, yang mana maksud dia, aku mengadu kepada imamku, guruku Imam Waqi' su'a hifzi, akan buruknya hafazanku. Dia mengadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafazannya. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' menasihati Imam Syafi'i supaya tarkil ma'asi, tinggallah maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberitahu kepada aku bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menerangi kepada hati-hati orang yang berbuat maksiat. Jadi sebab apa Imam Syafi'i karang syair ini? Sebab pada satu hari Imam Syafi'i datang kepada Imam Waqi'. Imam Syafi'i kata, wahai guruku, aku tidak boleh mengulang hafalanku dalam masa yang cepat. Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia, sebab apa dia tak boleh mengulang dalam masa yang cepat. Sebab kita tahu bahawa Imam Syafi'i ini adalah seorang yang hebat dari segi hafalan dia. Dia kata, aku tidak boleh mengulang dalam masa yang cepat. Maka Imam Waqi' ni berkata kepada Imam Syafi'i, mungkin hang ni dah melakukan satu dosa. Maka Imam Syafi'i pun terfikir, apa dosa yang dia buat sehingga kan boleh terlupa macam tu. Maka dia terlintas bahawa pada satu hari dia pernah terlihat aurat wanita, yang mana wanita itu sedang menaiki kenderaan. Perempuan kan, bila dia naik kenderaan, maka akan terselok sikit dia punya kain tu ataupun seluar tu akan terselok. Maka Imam Syafi'i terpandang ke arah tersebut. Bila Imam Syafi'i ternampak benda tersebut, maka segera Imam Syafi'i memalingkan wajahnya ke tempat yang lain, tak mahu tengok. Disebabkan itu, dia hanya ternampak ke arah tersebut. Kita ni berbeza dengan kita. Kita ni bukan ternampak, kita sengaja nak tengok. Itu pun Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia. Sampai tahu tu, kita ni nak sampai tahap Imam Syafi'i tu sangat susah. Bila kita dah buat salah, maka kita ni jarang nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walhal kita ni adalah seorang yang pendosa. Jadi macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada maksiat ni? Kita kena banyak berdoa kepada Allah. Moga-moga kita dengan doa kita itu Allah hindarkan kita daripada sebarang maksiat. Okay, baik. Jadi sebab apa orang yang menghafaz Al-Quran ni perlu banyakkan doa? Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahawa Rasulullah SAW menceritakan bahawa adanya keluarga Allah daripada kalangan manusia. Adanya keluarga Allah daripada kalangan manusia. Maka para sahabat pun tanya, qalu
Man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Iaitulah mereka ini adalah ahli-ahli Al-Quran. Mereka ini adalah sebahagian daripada keluarga Allah, dan mereka ini adalah orang yang terpilih. Maka kita ini adalah ahli-ahli Allah, sebahagian daripada keluarga Allah. Maka hubungan kita dengan Allah tu sangat dekat. Sebab itulah kita kena sentiasa meminta doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memakbulkan segala doa kita. Okay, baik. Jadi sepanjang abang berada di MTSD, maka pada tahun yang terakhir pula, pada tahun yang terakhir itu abang Form 5, maka inilah kenangan manis abang bersama dengan Al-Quran apabila abang mendapat pangkat jaid dalam sijil tahfiz Malaysia ni. Dia tengok pangkat jaid, bukan senang nak dapat pangkat jaid tu, sangat susah. Sangat susah. Ramai yang mohon STM ni, tapi ramai yang tidak lulus makbul. Kalau makbul tu tak dapat sijil lah, hanya jaid, jaidan dan mumtaz. Kalau adik-adik nak cuba nanti, adik-adik boleh minta dekat ustaz, nak try masuk STM, boleh try. Nak tengok tahap mana hafazan kita tu. Kalau adik-adik berjaya untuk mendapat mumtaz, maka adik-adik akan dapat satu beasiswa hufaz daripada inilah Yayasan Hufaz. Ini adalah kenangan manis abang bersama dengan Al-Quran. Jadi abang nak pesan kepada adik-adik, sebelum adik-adik keluar daripada MTSD nanti, pastikan adik-adik ada satu kenangan manis. Adik-adik perlu cipta satu kenangan manis adik-adik bersama dengan Al-Quran sebelum daripada adik-adik keluar daripada MTSD. Cipta satu kenangan yang manis bersama dengan Al-Quran. Abang dah cipta satu kenangan manis. Sebab apa? Sebab ini akan menjadi satu semangat, satu kekuatan kita, akan memberi satu semangat kepada kita untuk kita teruskan perjuangan kita sebagai seorang hafizul Quran. Inilah. Jadi, okey, baik. Jadi kesimpulan daripada penceritaan abang tentang bagaimana perjalanan abang sebagai seorang hafizul Quran ni, maka seorang hafizul Quran tu perlu ada kepada 3 ciri ni. Apa dia? Yang pertamanya adalah minat yang tinggi. Bila kita ada minat yang tinggi, maka kita senang untuk mencapai kepada satu benda. Bila adik-adik minat sangat menghafaz Al-Quran ni, maka adik-adik akan mudah untuk menghafaz perkara tersebut. Okay. Itu yang pertama, minat yang tinggi. Okey, yang kedua pula adalah niat yang betul. Adakah niat kita betul? Adakah kita menghafaz Al-Quran ni semata-mata kita nak orang pandang kita hebat? Oh, aku ni hafal Quran, mesti orang pandang aku hebat. Adakah niat kita macam tu? Adakah kita menghafal Al-Quran ni kita nak menunjukkan kita nak bangga diri kita? Adakah kita menghafal Al-Quran ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Maka niat yang betul ni adalah semata-mata kerana Allah. Okey, baik. Jadi bila adik-adik dah ada minat yang tinggi, niat yang betul, maka tinggal satu perkara lagi adik yang perlu buat adalah ikhtiar. Ikhtiar ni adalah adik-adik perlu berusaha untuk mencapai kepada perkara yang adik minat tadi. Contohnya adik minat menghafal Quran, maka adik tinggal berusaha je. InsyaAllah bila adik dah sempurna 3 perkara ni, maka Allah akan memudahkan urusan adik untuk menjadi seorang hafizul Quran yang berjaya. Pastikan ketiga-tiga ciri-ciri ni perlu betul, perlu berlandaskan jalan yang betul. Okey, baik. Jadi tadi abang dah berkongsi tentang bagaimana perjalanan abang menjadi seorang hufaz. Jadi pada kali ini pula abang nak bercerita pula tentang bagaimana abang nak berhafaz. Abang menghafaz cara abang dululah. Jadi kaedah menghafaz abang ni ada 2. Yang pertamanya adalah kaedah keratan. Kaedah keratan ni contohnya dalam satu muka surat tu adik bahagi kepada 4 bahagian. Satu muka surat kepada 4 bahagian. Okey, bahagian yang pertama adik hafal dulu bahagian yang pertama, keratan yang pertama. Kemudian bila dah hafal keratan yang pertama, adik teruskan kepada keratan yang kedua. Macam itulah.
ulang balik kata 1, 2, kemudian teruskan keratan 3, ulang balik 1, 2, 3. Macam tu lah kaedah abang dulu, kaedah keratan. Dan kaedah keratan ni tak lama, lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah, macam tu lah. Sangat singkat, sangat laju dan sangat efektif untuk adik-adik. Dia kaedah menghafal ni dia mengikut kepada orang. Setengah orang dia senang nak tangkap, setengah orang dia susah nak tangkap. Jadi try lah kaedah keratan. Okey, kaedah yang keduanya adalah kaedah terjemahan. Bagaimana kaedah terjemahan ni? Kaedah terjemahan ni contohnya dalam satu muka surat tu, contohnya dia cerita tentang kisah-kisah Nabi. Contohnya dalam surah As-Saffat, dia cerita tentang Nabi kan, tentang Nabi. Jadi bila dia cerita tentang Nabi ni, dia kebanyakannya adalah ayat-ayat yang pendek. Susah kita nak hafal ayat pendek ni. Bagaimana abang buat? Abang akan merujuk kepada tafsir. Bila kita tengok tafsir, kita akan tahu rentetan cerita tu macam mana. Bila kita tahu rentetan tu, maka kita akan auto ingat kepala ayat tu. Kita senang nak ingat. Contoh. Itulah kaedah terjemahan. Jadi abang buat adalah kaedah keratan dan kaedah terjemahan. Okey, ini contoh ayat-ayat mutasyabihat lah. Contoh satu lagi yang kadang menjadi satu kesusahan kepada adik-adik untuk menghafazkan Al-Quran. Contohnya ayat mutasyabihat abang ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Itu dalam surah Al-Baqarah. Okey, tengok pula dalam surah An-Nahl ayat 115. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Tengok. Struktur ayat tu hampir sama, cuma ada sedikit je perbezaan iaitu bihi tu. Ada yang ayat surah Al-Baqarah ni dia letak di tengah dan surah An-Nahl ni letak di hujung. Jadi nasihat abang untuk adik-adik bila jumpa dengan ayat mutasyabihat ni, maka catat sikit dekat Al-Quran tu. Catat sikit. Okey, ayat ni sama dengan muka surat. Ni ayat ni. Itulah cara abang kalau jumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Memang itu ya cara dia. Kemudian bagaimana pula cara abang ulang? Okey, tips mengulang. Okey, yang pertama sekali pastikan ada target yang ingin dicapai. Ni cara ni abang buat selalunya di sekolah dululah. Kiranya waktu sekolah dulu ada masa selepas subuh mengulang Quran. Lepas tu waktu tasmid pun ada masa mengulang Quran. Lepas tu maghrib ada masa mengulang Quran. Lepas tu lepas isyak ada masa mengulang Quran. Jadi setiap masa Al-Quran ni adik-adik perlu ada target. Contohnya kalau lepas subuh tu, okey, target aku nak mengulang apa yang aku nak tasmid lagi. Kemudian campur sikit 5 muka surat sebelum muka surat yang aku nak tasmid tu. Pastikan ada target. Sebab bila ada target, maka kita akan ada lebih semangat untuk mengulang Al-Quran tersebut. Kalau tak ada target, kita tak tahu benda apa yang kita nak capai tu. Macam tu. Yang keduanya adalah sekurang-kurangnya sehari 7 juzuk minimum. Ni kalau di rumah. Kalau di sekolah, abang akan buat macam tu lah. Dan tadi, kalau di rumah, abang target dalam sehari sejuzuk. Kiranya lepas subuh, abang akan ambil 5 muka surat. Lepas zuhur, 5 muka surat. Lepas asar, 5 muka surat. Lepas isyak, lepas maghrib, 5 muka surat. Cukup 1 juzuk. Cukup 1 juzuk. Okay, lepas isyak abang apa? Lepas isyak, abang akan mengulang balik dari awal sampai habis 1 juzuk tu tamam pada waktu isyak tu. Tu cara abang. Ataupun cara yang lain, adik boleh guna MP3, adik dengar saja MP3. Abang kat Mok kata nak beli MP3 supaya lebih senang nak dengar Al-Quran, lebih senang nak mengulang. Kemudian cara yang terbaik untuk mengulang ni, okey, baik, abang cerita sikit. Cara yang terbaiknya adalah terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama disebut sebagai mutqin. Yang mutqin ni adalah hafalan adik-adik yang adik-adik betul ingat ni. Adik-adik betul ingat. Memang ingat betul-betul dalam kepala. Kalau lupa pun mungkin 1, 2 sikit-sikit je. Itu mutqin. Kalau murtafiq ni hafalan yang adik 50-50. Tak ingat. 50-50. Ataupun hafalan yang adik betul lost tu, tak ingat apa tu. Itu murtafiq.
Jadi macam mana cara mengulang mutqin dan murtafiq ni? Contohnya dalam diri adik-adik mutqin ni, memang adik-adik tu ingat adalah juzuk 1 dan 2. Jadi juzuk 1 dan 2 tu adik perlu mengulang secara harian. Daripada Ahad sampai Sabtu, adik perlu mengulang mutqin. Sampai bila-bila pun mutqin dia je. 1, 2, 1, 2. Daripada Ahad, juzuk 1 dan 2, Isnin 1 dan 2. Murtafiq ni macam mana pula? Contohnya hari Ahad, ada yang ulang juzuk 1 dan 2. Kemudian murtafiq ni, adik ambil sedikit, setengah juzuk awal daripada juzuk 3, hari Ahad tu. Okey, baik. Jadi, hari Ahad tu adik akan ulang juzuk 1 dan 2 dan setengah awal daripada juzuk 3. Kemudian hari Isnin macam mana pula? Hari Isnin, makin lama mutqin adik tu makin bertambah. Juzuk 1 dan 2, mutqin adik dan campur dengan setengah juzuk awal juzuk 3 tadi yang adik ulang malam tu. Itu dah termasuk dalam mutqin. Jadi makin lama mutqin adik ni makin bertambah dan murtafiq adik ni makin berkurang lah. Jadi makin lama murtafiq ni akan habis. Mutqin tu akan kekal dalam kepala kita. Itulah cara mutqin dan murtafiq ni adalah cara yang paling terbaik lah untuk adik-adik amalkan masa di sekolah. Macam abang dah tak boleh lah sebab busy dengan kerja-kerja yang lain. Adik boleh try cara ni. Okay, baik. Itu kaedah mengulang. Okay, baik. Yang terakhirnya adalah sedikit nasihat abang kepada penghafaz Al-Quran. Jadi kehidupan seorang penghafaz Al-Quran ni sangat berbeza dengan orang yang lain sebab dia ada satu rutin yang mana dia perlu lakukan secara setiap hari. Apa dia? Rutin tu adalah dia kena membaca Al-Quran secara setiap hari. Tak boleh tinggal. Sebab Al-Quran ni bila kita tinggal maka dia akan merajuk. Merajuk macam mana? Merajuk macam manusia. Contoh kalau manusia kita bagi seorang tu merajuk, maka orang tu akan makin lama makin jauh daripada kita. Macam tu juga Al-Quran. Kalau sehari adik tinggal Al-Quran, maka Al-Quran tu semakin lama semakin jauh daripada ingatan adik-adik. Tu. Jadi ini sedikit nasihat adik-adik, abang kepada adik-adik, iaitu 5 harta yang perlu diberi perhatian untuk menghafaz Al-Quran. Yang pertamanya adalah tasmim, keinginan ataupun kehendak adik-adik. Adik-adik nak hafal Al-Quran sebab apa? Perlu niat yang betul, perlu jalan yang betul, tasmim, keinginan. Okey, yang keduanya adalah at-tadarru' ila Allah, merendah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Mungkin Allah bagi kita satu hari tu sangat susah untuk kita mengulang Al-Quran. Satu hari tu sangat susah untuk kita hafal Al-Quran. Kita hafal apa-apa tak lekat langsung pada satu hari tu. Maka kita kena bersangka baik kepada Allah sebab Allah nak uji kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani seorang itu melainkan apa yang dia sendiri boleh buat. Allah uji tu sebab Allah tahu adik-adik boleh buat walaupun tak boleh. Walaupun pada ketika tu adik tak boleh. Dan jangan pernah putus asa. Cuba banyak kali sehingga adik-adik berjaya. Itu at-tadarru' ila Allah. Yang ketiganya adalah tarkiz. Tarkiz ni maksudnya fokus. Jadi adik nak hafal Al-Quran ni perlu kepada tumpuannya 100%. Minda adik perlu kosong, tak perlu fikir kepada hal-hal dunia yang lain. Tak payah fikir abad akademik, tak payah fikir abad homework apa. Hanya fokus kepada Al-Quran semata-mata. Yang keempatnya adalah at-tikrar, iaitu pengulangan. Ini lebih kepada hafazan yang baru lah. Bila adik-adik nak cari modal, maka adik-adik perlu menggunakan kaedah tikrar ni, pengulangan yang banyak, ulang banyak kali sehingga hafalan baru modal adik-adik tu betul-betul ingat dalam kepala. Okey, itu yang keempat. Dan yang terakhirnya adalah at-ta'ahad, iaitu pengukuhan. Ini lebih kepada hafazan yang lama lah. Bagaimana adik perlu mencari satu jalan yang terbaik, satu cara yang terbaik untuk adik-adik mengulang supaya ia kukuh, hafazan yang lama ni kukuh dalam minda adik-adik. Okay, baik. Jadi kesimpulannya yang abang boleh cerita di sini, abang ambil daripada hadis dari Nabi SAW. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa maksudnya? Bacalah Al-Quran
sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembaca. Maka tidak rugi pun kalau kita baca Al-Quran, bahkan memberikan kita satu kelebihan yang besar. Jadi bila kita sentiasa jadikan Al-Quran ni sebagai satu rutin, sampai satu masa bila kita terlupa nak baca Al-Quran, maka kita akan rasa satu benda yang tertinggal. Macam tu, kita nak jadi keadaan kita macam tu. Bila kita terlupa nak baca Al-Quran dalam sehari, maka kita akan rasa satu benda yang kehilangan. Apa yang aku rasa tak cukup pada hari ni? Kita nak jadikan rutin baca Al-Quran tu sampai jadi macam tu. Sampai kita dah terbiasa dengan Al-Quran. Dan percayalah cakap abang, bila adik-adik sentiasa dengan Al-Quran, maka Allah akan bagi satu kelebihan kepada diri adik-adik yang tak ada pada orang. Ini hanya orang yang memberi ikhtiar, memberi usaha yang besar kepada Al-Quran. Jadi berusahalah kepada membaca Al-Quran, kepada menghafaz Al-Quran. Dan satu kata-kata daripada abang sendiri, jangan pentingkan kuantiti, tapi pentingkan kualiti. Kita hafal Al-Quran ni bukan kita nak laju, tapi kita nak ingat Al-Quran tu dengan baik. Jadi setakat itu saja perkongsian abang pada pagi ini. Jadi Ustaz, abang serahkan kepada Ustaz Afham. Baik, terima kasih Ananda Ahmad Firas atas perkongsian tadi. Ustaz buka kalau ada nak tanya apa-apa pada ni abang kamu ni. Putra lah kot terutamanya. Putri pun boleh je tanya, tak ada masalah. Siapa ada nak tanya, buka mic, boleh tanya. Kotlah dalam kepala dia ada satu dua soalan yang bermain di minda dia. Cuma tadi rupanya lah Ustaz tak tersebut dah. Nak kena tanya agak lagi. Kalau ada Cuba tanya Ustaz jawab. Siapa ada? Nurul Awatif, Ismahani, Ikhwan Hafiz. Semua faham kot, semua ibadat ni tak. Masuk inti semua ibadat, tak ada soalan lah. Atif Rahimi, Syazwani, Abdin, Tasnim Khalisa. Baik tanya. Iqbal Badri, kot siapa nak tanya? Itulah seperti mana yang disebut abang kamu Ahmad Firas, maknanya kita ada menghafal Quran memang ada pelbagai cabaran yang perlu kita semua temui. Kita semua, sebab apa Ustaz sebut kita? Ustaz pun hafal, Ustaz Somad pun hafal Quran, Ustaz Amal pun hafal, Ustaz Syuhada pun hafal, Ustaz Farah pun hafal, Ustaz Nada pun hafal. Jadi kami semua orang ni menghadapi cabaran yang sama dalam dunia hafal Quran. Cuma anak-anak pelajar sekarang sedang hadapi cabaran semasa nak hafal. Kami semua guru-guru ni dah lepas lah cabaran tu. Cuma cabaran yang akan kekal sampai mati ialah cabaran untuk mengekalkan hafazan Al-Quran itu sendiri. Ini kekal sampai mati. Kena mula sampai mati. Ini tak boleh lari. Betul Firah no? Betul. Jadi dia bila dia nak main, dia nak rasa kesedaran tu tahap tinggi lah apabila dia dah habis, macam Abang Firah tadi sebut, dia buat ada di IPG, boleh kita akan nampak realiti masyarakat semasa ni yang kata apa,
perlu kepada Al-Quran. Ustaz nak bagi sikit lagi ya, perkongsian kepada kamu. Dulu Ustaz ada jadi guru Quran di sebuah sekolah. Di MRSM. MRSM mana tak boleh habaq. Apabila Ustaz jadi guru Quran mereka tu, dia macam kelas Quran mereka tu macam tuition lah. Macam tuition. Jadi Ustaz dengar bacaan mereka ni seolah bacaan yang tak biasa baca Quran. Budak sekolah menengah tu tak biasa baca Quran. Baca tajwid lintang pukang apa semua. Jadi satu yang teruk. Ustaz nak ceritanya apa di sini bahawa kita kena rasa beruntung. Pertamanya, kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala ni untuk hafal Quran. Kalau kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, kita lah, mak ayah kita bagi barang ataupun bagi apa-apa, kita tak terima kasih pada mak ayah. Lepas tu ayah nak bagi mudah tak benda apa-apa. Mak kita pun sama lah, kita tak terima kasih, tak menghargai. Agak mudah tak lepas tu. Ada banyak soal sikit lah kan. Jadi payah. Begitu juga bila kita nak apa yang Allah Ta'ala beri pada kita Quran, kita menzahirkan kesyukuran kita yang tinggi pada Allah Ta'ala. Nescaya insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita hafal Quran. Jadi di hadapan ustaz ni, anak-anak murid ustaz ni, ada yang mudah hafal, ada yang payah hafal. Jangan bimbang, itu semua adalah cabaran untuk kita mematangkan diri kita ni istiqamah dalam menghafal Quran. Ustaz pula jadi tambah kirah siapa lagi ada tak? Kita ada masa 5 minit lagi sebelum habis pukul 9. Kau ada Ustaz Somad ke, Ustaz Ammar ke, Ustazah Syuhada, Ustazah Nada, Ustazah Farah? Sementara duk ramai tingkatan 2 semua ni. Ustaz tambah, Ustaz Somad tu, Ustaz Ammar tambah pula. Siapa bagi yang lain Mak? Ustaz Ammar ada tak? Bagi guru lama lah, saya guru baru. Dia gagal ke tu? Okay, siapa ni? Ustazah Syuhada. Ustaz kena cerita, Ustaz orang yang lama di NTSD ni. Ustaz pernah merasa keadaan macam saya rasa tu. Tak, kamu dah tunjuk mak tadi tu dah cerita tau. Itu saya dari perspektif belajar. Ustaz guru macam mana tak? Dia dulu tu nak cerita macam mana Firah noh. Macam mana? Macam mana kami punya perangai. Lepas tu Ustaz di Warden dulu. Dulu kalau kata sikit-sikit ada seminit tu memenuhi hajat Ahmad Firah ni. Ustaz masa jadi warden tu seorang yang dikhabarkan lah yang macam mana Firah garang sangat garang sangat. Kira Firah aduk cakap ni pun kenal lah dengan Ustaz. Garang lah. Kira rotan tu duk pegang 24 jam. Sebab tu bila sembang dengan batch pertama ni berkenaan tentang Ustaz, dia akan cerita macam-macam lah. Tapi tak ada apa Firah pun, semua alhamdulillah lah, tak ada masalah. Cuma berbezalah cabaran macam Firah sebut dulu, cabaran dalam sejumlah pelajar yang sikit. Firah pelajar yang sikit, 50 orang. 50 orang. Dan ni dah jumlah yang ramai. Dia tak macam dulu dah lah. Tapi kok mana pun cabaran untuk hafal Quran tu tetap sama. Tambah lah ni pula PDPR di rumah pula lagi lah. Ada siapa belajar? Ustaz daripada dengar lalu lah. Atif kah?
Dia Warisha, Nurin, Nuha, Afifah Aliyah, Aimi. Saya nak tanya Ustaz boleh tak? Jangan kebalik Badri. Okey. Tak ada apa Nafirah kot noh. Tak ada apa. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua anak-anak pelajar sekalian. Saya kamu dapatlah beberapa input untuk menguatkan kamu menghafal Quran. Sebab kamu baru tingkatan 2, saya kira baru mula nak masuk fasa kedua dalam menghafal Quran. Kalau fasa pertama tingkatan 1 tu baru mula nak kenal apa semua, sekarang baru nak dapat rentak macam mana nak menghafal, baru nak kenal potensi diri lagu mana, baru nak kenal kaedah diri aku ni macam mana aku nak kena hafal. Aku nak kena cari masa mana. Aku nak kena hafal banyak mana. Aku nak kena hafal tengok terjemahan ataupun tak. Masa tingkatan 1. Dan ni tingkatan 2, sepatutnya kamu semua dah dapat dah rentak momentum, dah kenal dah diri aku ni kalau nak hafal Quran kena buat macam mana. Itu yang sepatutnya. Jadi tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, mudah-mudahan kamu semua tidak ada masalah untuk menghafal. Macam tu. Macam tadi Abang Ahmad Firah dia ada kongsi cara dia macam mana dia tengok terjemahan dan membahagikan berapa ayat mutasyabihat macam mana. Itu antara kaedah yang dikongsikan oleh Abang Ahmad Firah. Kalau kata kaedah tu bersesuaian dengan diri kamu, ambil pakai, boleh guna kaedah tersebut. Tak faham. Ya. Tanya satu soalan. Kepada Firahan. Kan saya Musim PDPR ni kan, pelajar kita banyak duduk kat rumah, jadi masa dia jadi banyak. Jadi mereka masa banyak ni tak tahu mereka buat apa kan. Kadang tu tak boleh hantar tasmih apa semua. Macam mana kadang tu kita duk jangkau budak-budak masa sekarang ni, mereka banyak main game lah kan. Orang masa banyak cuma nak tanya macam mana kita nak bahagikan masa ni. Cuba bagi tahu kat depa sikit. Kadang depa tak boleh nak kawal. Game ni seronok semua. Tagih. Cuba bagi tips sikit kat depa. Terutama pelajar lelaki lah. Sebab saya mengajak pelajar lelaki. Pelajar perempuan Zuhairi dia geleng. tapi bagi untuk semua orang. Zuhairi dia geleng kepala, dia tak main kot. Ni satu masalah kita jugalah untuk yang PDPR ni kan. Kalau ada tips lah, kalau ada tips boleh bagilah. Kalau ada lah, persilakan. Siapa nak jawab, ikutlah. Ustaz faham lah jawab. Sebab tak faham, tak faham. Saya masih baru lagi dalam PDPR ni. Jadi kita bagi ni anak murid lah jawab. Apa dia? Tanya punca depa main game tu apa? Seronok sangat ke? Akmal main game, Akmal. Firah main, Firah. Wan Firah. Tak main lah, Wan Firah. Zuhairi. Susah nak jawab soalan ni. Sebab Ustaz pun tak main game. Dia cerita dia, pertama kita kena senang tanggungjawab kita sebenarnya, anak-anak pelajar. Macam kamu start hari kelas 7.30 sampai pukul 9, lepas tu diikuti kelas-kelas yang seterusnya, ialah itu adalah satu kehadiran wajib ke kelas. Dia ibarat kata kamu pergi sekolah. Jadi siapa yang tak masuk PDPR, dia tak masuk kelas. Seolah macam dia balik tidur di asrama. Sebab tu bila kita nak mengaji, contoh macam PDPR, dia sebaiknya ada satu tempat yang, pertama tempat yang khusus untuk ber-PDPR.
Ini bagi yang orang yang tak ada lain masalah internet apalah. Yang ada masalah internet duduk di kampung, apa semua, hal tu lain kira lah. Tapi pertamanya, pastikan ada satu tempat yang khusus untuk ber-PDPR. Pertama. Yang kedua, di tempat tersebut, wujudkan satu suasana belajar. Contoh, ada bukunya, ada jadualnya, ada kata-kata motivasinya, suasana tempat kamu nak belajar PDPR. Itu sebab kalau tak ada suasana, macam kamu hafal Quran lah. Kalau hafal Quran tak ada suasana, dia tak nak hafal lama sangat. Melainkan betul-betul kuat. Kamu study dalam kelas. Kalau suasana kelas tu orang prat, kamu akan prat. Kalau suasana kelas tu duk menyembang, wah duk menyanyi, Anas Adli duk menyanyi apa semua, jadi orang pakai duk menyanyi Jadi nak ceritanya, suasana tu penting. Jadi anak-anak pelajar semua kena wujudkan satu suasana yang penting. Kalau kata rumah tu tak ada bilik lah apa tak ada, okay, cari satu sudut, abah, ayah, tak ni sudut ni, akak nak PDPR di sini. Setiap hari akan di sini. Okey, dekor tempat tu, dekor hias bagi elok, cara untuk PDPR. Macam ustaz di rumah, ustaz ada bilik ustaz. Ada laptop depan ustaz, ada Quran. Kita wujudlah bagi cara-cara untuk tarik kita seronok. Macam tu. Itulah keadaan yang ustaz kira suasana selain daripada faktor-faktor yang lain. Dan perlu dengan mak ayah, waktu PDPR janganlah ada mak dengan ayah panggil pergi buat apa-apa. Ini kena cerita kat mak, waktu saya scan, abang ada kelas, waktu saya scan, kakak ada kelas, saya scan, gitu. InsyaAllah boleh, dia cuma dia kena ni kena faham tanggungjawab lah. Boleh ke nak? Okey, saya rasa kita tak perlu lama sebab saya ada kelas pula 9.30. Betul lah. Saya ada kelas pula 9.30. 9.30 aku pukul 10. Ya, semua. 9.30. Okey, baik. Jadi terima kasih untuk akhirnya, terima kasih kepada Ahmad Firas Hafi. Nama Ustaz Ahmad Firas Hafi, merangkap abang-abang kamu lah, merangkap abang kamu. Abang, kita kata kalau dalam keluarga ni, ini dikira abang sulung lah, abang long. InsyaAllah saya akan bawa lagi abang-abang kakak-kakak kamu untuk siri-siri yang seterusnya sebagai satu semangat motivasi perkongsian kepada kamu. Mereka dah habis dah Quran. Mereka boleh habis, kenapa kamu tak boleh habis? Mereka boleh habis Quran, kenapa kamu tak boleh habis? InsyaAllah siri akan datang, saya akan bawa pula kakak kamu, abang kamu yang lain, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ahmad Firas Hafi, Ustaz Somad, Ustaz Ammar, Ustazah Syuhada, Ustazah Farah Iliani, Ustazah Qatrun Nada, dan anak-anak pelajar putera dan puteri kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang dibuat oleh Ahmad Firas Hafi, abang kamu Ahmad Firas Hafi, mudah-mudahan dapat memberikan input kepada kamu, semangat kepada kamu untuk terus berjuang dalam dunia Al-Quran. Usah bimbang, usah takut, usah rasa tak semangat. Memang mengambil Quran satu benda yang cabaran. InsyaAllah kamu semua akan habis Quran pada tingkatan 5. Jangan bimbang, insyaAllah guru-guru akan bantu kamu. Okey, sekian saja dulu untuk pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ahmad Firas. Terima kasih Ustaz. Okay. Baik. Okey Galat. Okey, terima kasih. Ustaz rekod ni sebenarnya ni. Ya. Okey. Sister. Kalau ada yang nak live ni lah. Okey, sama. Terima kasih Ustaz.